Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Terima kasih kerana hari ini dapat bersama-sama untuk join program kita pada hari ini daripada Majlis Guru Kaunseling Kuala Lumpur. Kita punya tajuk hari ini persediaan menghadapi peperiksaan. Okey. Kita menanti dulu rakan-rakan untuk follow ataupun melihat kita punya video live hari ini, perkongsian bersama Majlis Guru Kaunseling Kuala Lumpur, dan juga kita streaming kepada Persatuan Motivator dan Facilitator Malaysia, MOFAS, dan juga Motivator Awesome. Saya Ahmad Badli bin Haji Badaruddin hari ini menjadi moderator bagi perkongsian pada hari ini. InsyaAllah kepada mereka yang sedang menyaksikan live hari ini boleh share terlebih dahulu kita punya live ini dengan rakan-rakan supaya ramai di sana, terutamanya guru-guru, pelajar-pelajar dan ibu bapa dapat sedikit input daripada perkongsian pada hari ini. Jadi tanpa saya melengahkan masa lah, saya ingin memperkenalkan panel-panel kita pada hari ini. Seorang daripada Kuala Lumpur, seorang lagi jauh daripada Sabah di sana. Okey, saya perkenalkan dua orang panel kita. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya perkenalkan dulu Cikgu Muhammad Azni bin Abu Hassan daripada Sekolah Menengah Agama Islam Wilayah Persekutuan Semawip. Cikgu Azni dan juga Cikgu Nurhati binti Botang daripada SK Ulu Dusun Sabah di Sandakan. So hari ini rakan-rakan daripada seluruh pelosok negara kita menyaksikan perkongsian cikgu hari ini dengan tajuk yang cukup bagus, persediaan menghadapi peperiksaan. So cikgu, boleh kita mulakan perkongsian kita pada hari ini cikgu? Silakan. Ya, okey, kita mulakan dengan Cikgu Azni lah. Cikgu Azni di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ni cikgu. Semua orang sedia maklum dalam keadaan norma baru, dalam keadaan COVID-19 sekarang ni, peperiksaan, kita cerita tentang persediaan dalam menghadapi peperiksaan. Kita tahu kalau di peringkat sekolah menengah ni, SPM dan juga STPM sahaja yang mungkin akan ada peperiksaan, itu pun kita bawa anjak ke tahun 2021. Tapi ada ke peperiksaan di peringkat yang lain, maksudnya tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 3 pun telah dibatalkan, tingkatan 4, adakah peperiksaan akan berlaku? Jadi kalau ianya berlaku, macam mana peperiksaan ni dijalankan cikgu? Kita terus je perkongsian ni. Okay, cikgu, silakan cikgu Azni. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cik Bad selaku moderator pada petang ini, Cikgu Nurhati, sahabat panel, guru-guru, murid-murid seterusnya, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Semoga sahabat-sahabat hadirin sekalian sentiasa sihat, bahagia dan selamat selalu insya-Allah. Okey, baik, berbalik pada persoalan yang Cik Bad beri pada saya sebenarnya tadi, untuk peperiksaan tingkatan lain, seperti mana yang kita tahu sehingga hari ini tidak dilaksanakan apa-apa kecuali masih dilaksanakan, setiap sekolah perlu melaksanakan pentaksiran bilik darjah atau PBD kepada semua murid. Dan ia pun telah dilaksanakan kepada semua pelajar dan telah selesai pada 30 November 2020. Selain itu juga anak-anak juga turut melaksanakan pentaksiran psikometrik dan PAJSK seperti mana yang telah dijadualkan. Untuk peperiksaan SPM, STAM, STPM, mana yang kita tahu dia tak dilaksanakan. Cuma masanya dianjakkan kepada tarikh yang baru iaitu awal tahun 2021, seperti mana SPM dan STAM bakal dilaksanakan pada 22 hari bulan 2 2021, anggaran dalam 83 hari dari sekarang, dan juga STPM antara 16 hingga 22 Mac. Itu pun tertakluk kepada perkeliling ataupun makluman semasa daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. So gunakan masa yang cukup hingga ini untuk kita bersedia dan kita sama-sama berdoa supaya COVID-19 ini hilang dan kita kembali normal seperti sebelum ni insya-Allah. Itu saja Cik Bad. Terima kasih. Okey cikgu, terima kasih di atas salam perkenalan lah, input salam perkenalan hari ni.
Okey cikgu, Nurhati daripada Sabah cikgu. Sabah bah. So cikgu, kalau cikgu Azni tadi sekolah menengah, cikgu dah pastinya melibatkan sekolah rendah. Kita semua sedia maklum Ya. UPSR dibatalkan. Cuma satu persepsi yang saya mungkin nak minta cikgu kongsi sikit cikgu. Berkaitan dengan sekolah ni, pelajar sekolah rendah ataupun pelajar ni, dia merasakan sekolah ditutup ni seperti cuti. Sekolah ditutup ni seperti cuti. Apatah peperiksaan. Jadi mungkin persepsi ini bukan saja bermain dekat pelajar, mungkin ada di kalangan ibu bapa pun cakap, tak apa, sekolah tutup ibaratnya cuti. Jadi adakah peperiksaan bagi sekolah rendah ini? Jadi saya nak mohon pandangan cikgu juga, dan kalau sekolah ni telah ditutup, bagaimana peperiksaan ini mungkin diadakan? Apatah lagi dah hujung tahun ni, macam mana peperiksaan ini mungkin boleh diadakan? Okey, minta tolong Cikgu Nurhati sedikit perkongsian kita pada tengah hari ini. Dipersilakan cikgu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan sebelum tu saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas jemputan daripada Majlis Guru Kaunseling Kuala Lumpur atas jemputan untuk menjadi panel pada hari ini. Okey, soalan daripada panel tadi menyatakan bahawa peperiksaan untuk tahun 6 sekolah rendah telah ditiadakan. Lepas tu, apatah lagi murid-murid sekolah rendah ni merasakan mereka sudah tiada sekolah. Kalau di aspek di negeri Sabah sendiri, di sekolah saya sendiri, benda itu tidak terlalu jelas. Murid-murid masih lagi meneruskan pembelajaran home based learning, PDPR, pembelajaran dan pengajaran di rumah, dan sentiasa mengikut jadual yang telah ditetapkan lah. Rasanya peperiksaan untuk tahap 1 mereka akan menduduki PBD daripada awal tahun hingga ke akhir tahun. Guru memberi markah berdasarkan penglibatan dan bagaimana prestasi murid-murid dalam kelas. Bagi tahap 2 pula, mereka diberikan pentaksiran alternatif. Ada guru-guru yang mencetak kertas soalan dan menghantar ke rumah, dan ada juga guru-guru yang menggunakan aplikasi online untuk murid-murid menjawab soalan. Jadi peperiksaan di sekolah rendah tidak seperti peperiksaan yang normal. Kalau tahap 2 tu tidaklah seperti peperiksaan yang 1 jam 30 minit. Masa mungkin ada yang dipanjangkan, ada yang dipendekkan, dan masing-masing sekolah mengikut kemampuan dan mengikut keadaan murid masing-masing. Khususnya di pedalaman, saya lihat kalau di Sabah ataupun Sarawak, kebanyakan guru-guru dan mungkin di Semenanjung juga, kemungkinan guru-guru seringkali menghantar worksheet, tugasan ataupun kertas-kertas soalan untuk pentaksiran akhir tahun. Jadi kalau berbalik kepada soalan moderator, iaitu bagaimana ibu bapa kan, pemikiran ibu bapa. Di sini saya lihat ibu bapa sangat memainkan peranan yang sangat penting untuk HBL, PDPR ini. Bila mana ibu bapa turut memberikan kerjasama yang baik dan yang jitu kepada guru-guru untuk memastikan anak-anak mereka tidak ketinggalan. Walaupun sekolah tidak seperti biasa, kita di luar kebiasaan pembelajaran, tetapi murid-murid menunjukkan, setakat ini saya melihat murid-murid menunjukkan effort, usaha untuk belajar, dan itu sangat perlu banggakanlah. Jadi itu saja daripada saya. Kita kembali kepada moderator. Wow, okey. Maksudnya masih ada pentaksiran di peringkat sekolah rendah dan juga mungkin pentaksiran juga di sekolah menengah ni lah. So mungkin dia punya perbezaan tu, cara ukur markah tu mungkin berbeza di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah tu. Cikgu Azni, saya tertarik dengan soalan ataupun persepsi tadi, sekolah cuti, bukan sekolah ditutup, bukan sekolah cuti. Mungkin nanti Cikgu Azni boleh tambah. Tapi kita cerita sekarang ni ialah topik berkaitan dengan persediaan pelajar. Okay? Persediaan pelajar menghadapi peperiksaan. So mungkin Cikgu boleh tambah sikit apa yang Cikgu Nurhati cerita tadi berkaitan dengan pandangan persepsi pelajar tu sendiri, parent tu sendiri tentang sekolah cuti dan sekolah tutup ni. Dan mungkin Cikgu juga boleh tambah nanti apa persediaan-persediaan yang pelajar perlu menghadapi peperiksaan, tambahan dalam keadaan norma baru sekarang ni.
kan. Norma baru sekarang ni bagaimana dia nak menghadapi pelajar ni, terutamanya macam pelajar-pelajar SPM, dia tetap kena hadapi SPM, tetap kena hadapi STPM. Macam mana nak belajar dan persediaan mereka untuk menghadapi peperiksaan itu nanti. Silakan Cikgu Azni. Baik, terima kasih Cik Bat. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Right. Saya share sedikit perkongsian yang boleh kita sama-sama pelajari dan amati bersama. Baik anak-anak, ibu bapa, guru-guru semua, COVID-19 ni bukan satu perkara yang kita nak dan semua orang melaluinya bersama-sama. Dan jangan jadikan ia sebagai satu alasan untuk kita tidak boleh melakukan apa yang sepatutnya kita kena lakukan. Sebab sesuatu perkara tu kita kena percaya bahawa itu takdir Allah, itu ujian Allah. Dan di sebalik kesulitan ujian Allah itu pasti ada kebaikan yang boleh kita ambil, yang boleh kita pelajari, yang boleh kita terima, dan pastinya ada pelbagai nikmat yang Allah bagi dan ada pelbagai benda yang Allah nak kita belajar. Baik, berbalik pada persoalan tadi, dia kata sekolah tutup, sekolah cuti. Ya, kalau ikut kata fizikalnya, sekolah itu memang tutup. Memang tidak ada orang di sekolah, kecuali pekerja, staff atau pentadbir atau mana-mana guru yang dibenarkan. Tapi hakikatnya sesi pembelajaran itu masih berjalan, kata apa? Masih bermain, masih berlangsung seperti mana dalam jadual persekolahan. Cuma dalam norma baru, dalam kebiasaan baru ini, pembelajaran itu dilaksanakan secara atas talian. Kalau kita perasan sekarang ini, banyak je persediaan atau perkara yang kita telah laksanakan dalam PDP ini. Bukan sahaja di pihak sekolah melaksanakan kelas-kelas online, menggunakan Google Meet dan sebagainya. Malah kerajaan juga menyediakan platform pembelajaran juga secara atas talian, melalui siaran TV, melalui YouTube dan sebagainya. Jadi pembelajaran itu tidak berhenti. Walaupun sekolah itu tutup, tapi pembelajaran itu still berjalan. Okey, baik beranak-anak, apa yang saya atau ibu bapa yang boleh saya kongsikan pada petang ini, kita ada masa. Anak-anak SPM, anak-anak STAM, anak-anak STPM, malah anak-anak yang menghadapi peperiksaan di universiti, matrikulasi dan sebagainya, kita ada masa. Allah beri kita ada masa untuk kita bersedia untuk menghadapi peperiksaan pada tahun depan atau pada akan datang. Okey, kita bukan bagi kira kita dah terlewat untuk bersedia. Bukan lagi kata tak boleh lagi nak buat apa-apa. Tak, kita masih ada banyak masa dan kita masih ada lagi ruang untuk kita baiki, untuk mantapkan persiapan kita. Apa yang penting bagi anak-anak? Yang pertama adalah mengawal diri, mengawal emosi dan masa masing-masing. Sekarang ini tidak ada orang lain yang boleh mengarah, tidak ada orang lain yang boleh memaksa anak-anak. Kalau dulu di sekolah, hari-hari cikgu akan pastikan dah masuk kelas, belajar dan sebagainya. Tapi sekarang ini, inilah pembelajaran yang anak-anak, hikmah daripada COVID ini, anak-anak kena mandiri, anak-anak kena belajar sendiri, kena pandai menguruskan diri, pandai menguruskan masa. Inilah masanya. Dan kita, masa inilah kita nak lihat sama ada motivasi diri kita ini kuat atau tidak. Sebab bagi saya, motivasi itu ada dua. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik tu daripada luar bermain peranan, tapi yang lebih utama adalah diri anak-anak sendiri, iaitu motivasi intrinsik. Kita yang mengatur, kita yang bergerak untuk melakukan, kita yang nak buat atau tidak. Orang lain boleh cakap buat, belajar online dan sebagainya, tapi kalau kita tak nak, kita tak boleh bergerak, kita tak nak bangkit untuk lakukan, tidak ada siapa yang boleh melakukan, tidak boleh tak siapa yang boleh bantu anak-anak sendiri. Okey, di sini saya ada kongsikan 4 perkara. Mungkin anak-anak pernah mendengar dan mungkin perkara pertama kali mendengar. Mungkin anak-anak, ibu bapa, guru-guru boleh kita sarankan kepada anak-anak kita untuk amalkan. Mungkin sikit banyak boleh membantu persiapan atau persediaan kita untuk menghadapi peperiksaan. Bukan pada tahun ini, tapi tahun depan atau pada bila-bila masa sahaja. Yang kita akan peperiksaan ni sentiasa kita alami. Memanglah kita kata SPM, STAM itu satu peperiksaan, ya. Tapi kadang-kadang persiapan peperiksaan lain yang selepas kita persekolahan juga banyak. Iaitu kita ada peperiksaan di universiti, di matrikulasi. Dan mungkin teknik-teknik ini juga boleh anak-anak amalkan. Okey, yang pertama ialah power of sharing anak-anak. Hadirin sekalian, apa yang saya cuba sampaikan melalui power of sharing ini adalah anak-anak kena belajar. Apabila anak-anak belajar satu topik, ya, itu ilmu untuk anak-anak. Tapi perlu tak kita kongsikan pada orang lain?
Okey, berbalik pada persoalan itu, saya nak galakkan kepada anak-anak, kalau kita nak jadi orang cemerlang, kita perlu berkongsi ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita pelajari. Pastikan anak-anak bila anak-anak belajar secara online atau anak belajar melalui YouTube, apabila anak-anak belajar melalui TV dan sebagainya, pastikan anak-anak ada catatan atau nota yang anak-anak dapat. Dan hasil catatan itu perlu dikongsikan. Kongsi dengan siapa? Dengan kawan-kawan dalam WhatsApp, boleh kongsikan melalui media sosial, voice note dan pelbagai. Percayalah anak-anak, apabila anak-anak banyak berkongsi ilmu atau perkara yang anak-anak faham, bagi banyak yang anak-anak akan dapat. Itu janji Allah. What you give, you get back. Banyak you bagi, lagi banyak Allah akan bagi. Jadi anak-anak, ingat, mulai hari ini, kalau anak-anak belum bermula, hari ini mulakan. Apabila anak-anak ulang kaji, sediakan nota yang anak-anak selesa buat. Yang cantik anak-anak buat. Sebab nota itu untuk anak-anak baca. Anak-anak selesa untuk menggunakannya. Dan begitu juga orang lain. So, hasil apa yang anak-anak belajar itu, hasil nota yang anak-anak wujudkan itu, share. Post dalam WhatsApp group dan sebagainya. Share dalam Facebook. Biarlah orang kata, sibuknya nak share apa. Tak. Sebab ilmu tu ilmu Allah. Share, kongsikan. Mungkin lagi banyak orang menggunakan ilmu yang anak-anak share itu, lagi banyak orang kita dapat membantu lebih ramai orang. Dan kita juga secara tidak langsung dapat bantu diri kita. Dia juga memberi semangat motivasi untuk diri kita untuk terus berkongsi. Percayalah, ilmu itu bukan untuk SPM semata-mata atau STAM semata-mata, tapi untuk hidup dan masa akan datang. Baik anak-anak, yang kedua ialah reward diri. Kita selalu belajar kan, hari-hari kita belajar, hari-hari kita ulang kaji, hari-hari kita kelas online dan sebagainya. Kadang-kadang kita sampai penat, penatnya nak buat. Tapi percayalah anak-anak, penat itu ada ganjaran yang Allah tentukan. Suatu hari nanti dengan kejayaan anak-anak. So, apabila anak-anak melaksanakan sesuatu kerja atau mengulang kaji pelajaran atau selepas kelas online, habis 2 jam kelas online dengan guru, reward diri. Contoh reward yang paling mudah anak-anak, boleh main game 10 minit, 15 minit, tonton TV, baca buku, makan aiskrim, beli coklat atau apa sahaja yang anak-anak rasa mampu buat. Memberi reward. Contoh, sekurang-kurangnya ucap, tahniah, anda berjaya. Cakap pada diri yang anda dah berjaya. Itu pun dikira reward diri. Sebab kita kena appreciate diri kita. Sebab diri kita ni Allah dah pinjamkan sehingga hari ini, kita kena bersyukur. Oh, diri kita ni sangat hebat. Sangat kuat. Okay, kita dah hadapi sampai hari ini. So, kita kena reward. Kena menghargai diri kita. Perkara yang ketiga, anak-anak boleh amalkanlah jadi pakar. Apabila anak-anak belajar satu topik atau satu pelajaran, anak-anak kena faham sehingga kan topik itu anak-anak boleh share, boleh terangkan kepada kawan-kawan. Dan kawan anak-anak juga boleh faham apa yang anda kongsikan. Itu menunjukkan keberkatan ilmu yang anda pelajari. Apabila anda faham dan anda kongsikan dan orang boleh faham topik itu hasil daripada perkongsian. Itu dikira pakar. Sebab kita sekarang ni, semua orang kena jadi pakar. Kalau orang itu mahir dalam, tahu dalam bidang IT, dia kena jadi mahir jadi pakar dalam bidang IT. Kalau kita sekarang ni pandai dalam matematik, so kita kena pakar jadi matematik. Bukan nak jadi pakar tu, maksudnya kita nak jadi macam, nak kena banggakan diri, tidak. Tapi bila kita pakar, maksudnya bila orang perlukan, kita boleh membantu. Tak perlu lagi nak tengok buku dan sebagainya. So, anak-anak kuasai setiap topik. Itulah kerja buat anak-anak sekarang. Sebab, inilah proses pembelajaran anak-anak ini. Masa ini, inilah kerja anak. Bukan lagi untuk mencari duit, bukan lagi masa untuk benda lain. Masa sekarang untuk belajar. So, kuasai topik-topik. Sebab zaman pembelajaran atau zaman sekolah ini sekejap je. Okay? So, kuasai ilmu, jadi pakar, bantu orang, kongsi orang. Okay? Yang keempat, teknik Pomodoro. Okay. Ini masa anda belajar, anda boleh amalkan teknik ini dan boleh anda boleh amalkan, dan mungkin ini juga membantu anak-anak kata apa? Hasil pembelajaran anak itu lebih berkualiti. Apa itu teknik Pomodoro? Okay, teknik Pomodoro ini adalah satu teknik yang dipelopori oleh seorang pelopor daripada Itali. Okay, apa yang dia buat adalah dia menggunakan formula 25 minit bekerja, 5 minit berehat dan diulang sebanyak 4 kali, yang mana jumlah pembelajaran atau
jumlah kerja yang kita lakukan itu selama 2 jam. Okey? Sebab setiap 20 minit kita akan diberi masa untuk rehat. Itu maksudnya kita kena rehat untuk memastikan fokus kita, semangat kita untuk belajar sentiasa konsisten, sentiasa menaik. Okey? Berbanding kita belajar 2 jam tanpa henti tapi hasil tidak seperti mana yang kita harapkan. Baik anak-anak yang saya hormati sekalian, apa alatan yang diperlukan untuk mengamalkan projek ataupun teknik Pomodoro ni? Perlu macam biasa anak-anak belajar, perlukan alat tulis, tugasan yang perlu disediakan, senarai ke contoh latihan matematik. Contoh latihan matematik bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sebagai contoh. Senaraikan apa tugasan-tugasan anak-anak yang anda boleh laksanakan dalam masa 25 minit ataupun ikutkan sesuai anda. Kalau anda rasa masa anda nak perlukan 30 minit, 10 minit rehat, itu terpulang kepada diri anda. Yang ketiga ialah pemasa ataupun alat yang boleh kita menjadikan macam penentu masa bagi kita sebagai masa, contoh timer, jam, apps Pomodoro. Okay, apa teknik yang perlu anda laksanakan? Bagaimana nak laksanakan Pomodoro ni? Pertama, decide dulu. Tentukan apa subjek, seperti mana saya cakap tadi, apa topik atau apa kerja yang anda kena siapkan. Misalnya yang pertama, nak siapkan rumusan bahasa Melayu. Yang kedua, nak siapkan soalan matematik bab calculus sebagai contoh. Jadi, susun dalam masa 4 tugasan yang anda telah susun elok-elok. Letakkan berdekatan dengan tempat belajar atau meja belajar anda. Okey? Dan setkan masa 25 minit. Kalau anda ada apps, kalau anda pengguna Android, anda boleh download app Pomodoro. Kalau tidak, anda boleh guna timer daripada handphone yang anda ada. Cuma pantang larangnya bila anda melaksanakan Pomodoro, benda yang mengganggu anda perlu dijauhkan. Misalnya handphone. Walaupun anda guna sebagai pemasa, letakkan dia jauh daripada anda. Dan dalam masa 25 minit yang diperuntukkan itu, fokus. Siapkan tugasan anda sampai siap. Sebagai contoh, anda study tugasan yang pertama ialah rumusan. Siapkan rumusan tu dalam masa 25 minit. Jangan tunggu, lamanya nak siap sampai tunggu 25 minit. Tidak. Pastikan anda fokus sepenuhnya. Kuasai topik yang anda buat dalam masa 25 minit. Habis, jam tu berbunyi, anda rehat 5 minit. Boleh makan kejap, boleh minum apa yang mampu, boleh tengok telefon sekejap. Kemudian habis 5 minit, anda sambung lagi set yang ke 25 minit yang kedua. Sama macam kita buat rutin exercise, sama. Cuma ini dalam proses pembelajaran ataupun menyiapkan tugasan. Dan selesai habis rotation 4 kali pusingan itu, anak-anak boleh rehat 15 ke 30 minit. Itu masa reward untuk diri anak. Dah rehat, dah siap 4. So anak-anak bersyukur, banyak assignment ataupun tugasan yang telah disiapkan. Okey, ni seperti yang saya cakap tadi, apps. Anak-anak kalau guna Android, boleh download Pomodoro Smart Timer secara percuma di Play Store. Kalau anak-anak tak guna Android, boleh guna handphone biasa atau jam atau apa sahaja yang boleh jadikan pemasa. Okey? Apa kebaikan teknik Pomodoro ni? Okay, teknik dan sangat fleksibel, ikut masa yang kita nak pilih. Kita nak ambil 25 minit belajar, 5 minit rehat, atau 30 minit belajar, 10 minit rehat, terpulang kepada diri anda. Okey? Dan kedua, meningkatkan produktif. Kenapa? Kita dapat siap kerja dan dalam masa sama juga kita dapat rehat yang secukupnya. So win-win situation. Kita tidak rasa penat tapi kerja tak siap, tak sama rata, tak seimbang. So bila gunakan teknik Pomodoro ni, kerja siap, rehat pun cukup. So seimbang. Kita pun tak penat, kita pun tak letih. Okey? Mengekalkan fokus tumpuan dan semangat belajar. Yes, bila anda gunakan teknik ini, setiap kali sesi itu, fokus anda, semangat anda terus mengembara. Nak siapkan lagi. Sebab bila anda dah siapkan set yang pertama, 25 minit pertama tu, anda think, tugasan 1 dah siap, rumusan settle. Okay, so dia membuatkan anda bersemangat untuk buat lagi dan terus buat lagi. Dielak juga rasa bosan dan mengantuk sebab anda ada KPI atau ada benda yang anda nak capai dalam masa 20 minit itu. Saya nak siap, saya nak kuasai rumusan ni, saya nak faham rumusan ni. Saya nak siapkan latihan matematik ni sebagai contoh. Okey? Itu saja perkongsian saya untuk soalan kedua. Terima kasih Cik Bat. Okey cikgu. Hari ni cikgu secara tak langsung ada kongsikan berkaitan dengan teknik Pomodoro. Satu teknik yang saya sebagai trainer pun saya kongsikan teknik yang sama, itu belajar selama 2 jam ni.
konsep belajar 25 minit untuk belajar, 5 minit rehat, 4 kali tu memang sebagai trainer pun kita ada share benda ni, satu skill yang patut seorang pelajar amalkan sebab dia akan relax sikit belajar. Dan kita pun sedia maklum dan dengar kisah-kisah orang kejayaan seperti Dr. Nur Amalina contohnya. Dia pun menggunakan konsep ataupun kaedah Pomodoro ni dalam proses dia belajar pun. Okey, so nanti kita akan kupas lagi cikgu berkaitan dengan kisah ataupun teknik-teknik belajar ni nanti mungkin. Kita pergi kepada Cikgu Nurhati pula daripada Sabah cikgu. Apa biasanya persiapan yang perlu dibuat oleh pelajar, terutamanya pelajar-pelajar sekolah rendah ni, sebelum, semasa dan juga selepas? Kalau kata peperiksaan ni berlaku secara orang kata berdepan sekalipun, apakah persiapan pelajar kalau nak buat secara sebelum, semasa dan juga mungkin selepas peperiksaan, sama ada ia berlaku secara online nanti ataupun nanti kita boleh buat seperti biasalah. Mungkin itu perkongsian yang cikgu mungkin boleh kongsikan. Dipersilakan Cikgu Nurhati. Okey, terima kasih Cik Bat. Okey, baik. Di sini saya akan berkongsi beberapa tips menjelang peperiksaan, iaitu sebelum, semasa dan selepas peperiksaan. Tips-tips ni mungkin sesuatu yang biasa kita dengar, tetapi untuk situasi sekarang dia masih juga relevan untuk diaplikasikan. Cuma yang berbezanya sekarang ni peperiksaan belum lagi dijalankan, kita menjelang peperiksaan. Jadi saya share dulu. Okay, ini adalah perkara-perkara yang perlu diambil berat sebelum peperiksaan oleh seseorang murid. Okay, seperti mana yang kita maklum, peperiksaan ni satu benda yang sangat besar. Peperiksaan, contohnya peperiksaan SPM. Murid-murid SPM akan bersedia daripada tingkatan 4 lagi. Jadi, persediaan itu sebenarnya sudah bermula daripada tingkatan 4 lagi. SPM, tingkatan 4 bukanlah satu masa untuk honeymoon. Cikgu-cikgu sekolah saya sebelum ni pernah mengatakan bahawa SPM, untuk menghadapi SPM semasa tingkatan 5 bukanlah semasa tingkatan 5 baru pulun habis, tetapi kita mulai tingkatan 4. Okey. Untuk menjelang SPM, sebagaimana yang kita tahu kan, ini adalah perkara-perkara yang kita boleh ambil berat. Contohnya persediaan daripada aspek fizikal, persediaan daripada aspek mental, emosi, rohani dan persediaan teknikal. Okey. Ingat ya, peperiksaan ini adalah sesuatu yang bakal menentukan kehidupan kita di masa hadapan. Orang kata bila SPM itu kecundang, bukanlah sesuatu pengakhiran kehidupan, tetapi mungkin sesuatu yang baru untuk kita teruskan. Jadi jangan biarkan kita rasa bersedih kerana sebelum SPM kita tidak memberikan yang terbaik. Jadi mungkin hari ini, mungkin daripada perkongsian hari ini, saya berharap dapat menjentik hati dan perasaan dan murid-murid, adik-adik yang bakal menduduki SPM. Tidak kiralah di SPM ke di peringkat sekolah rendah sekalipun yang bakal menduduki pentaksiran minggu ini, ada setengah murid yang bakal menduduki pentaksiran minggu ini. Jadi kita boleh tengok dan amalkan, aplikasikan apa yang saya cuba kongsikan sebentar nanti. Okey, pertama, persediaan fizikal. Okey, kita lihat apa yang kita perlu semasa persediaan fizikal. Yang pertama sekali, kita kena jaga kesihatan. Okey, gangguan kesihatan semasa kita ingin menduduki peperiksaan adalah sesuatu yang sangat akan memberi tekanan kepada emosi kita. Ialah kita sudah belajar berjam-jam, kita sudah berikan yang terbaik, tetapi sehari menjelang peperiksaan kita sakit, kita demam. Kesihatan ni akan menjadikan emosi kita akan terganggu. Kita akan sangat terganggu untuk menjawab peperiksaan. Tetapi jangan, maksud saya di sini kita menjaga kesihatan ni supaya kita menjaga kesihatan panca indera kita, pemakaian kita, tempat tinggal kita, pergaulan rapat kita dan persekitaran. Itu adalah jaga kesihatan kita. Seterusnya, mendapat tidur yang cukup. Okey, mendapat tidur yang cukup. Ideal untuk seorang murid tidur, waktu tidur untuk seorang murid adalah 5 ke 6 jam.
sehari pada waktu malam, bukan pada waktu petang. Okay, pada waktu petang adalah waktu untuk beriadah, tetapi dalam pukul 2 hingga pukul 3, pukul 4 adalah waktu yang sebelah petang yang kita boleh gunakan untuk mengulang kaji pelajaran. Okay, cukup tidur ini. Cukup tidur, bila kita cukup tidur, kita akan lagi bermotivasi. Kita akan lebih bersemangat untuk meneruskan yang seterusnya. Bila kita tidak cukup tidur, kita akan mengantuk, letih, tidak bermaya, kurang fokus dan mudah untuk jatuh sakit. Tetapi jangan sehingga kita terlebih tidur. Waktu tidur kita hanyalah pada waktu malam, pada waktu petang. Selebihnya untuk yang menduduki peperiksaan petang, cubalah untuk ulang kaji, dan selepas asar tu kita cuba untuk beriadah. Itu kita perlukan tidur yang cukup lah. Sebab otak kita ni bila dia sudah tidak dapat tepu, bila dia sudah tepu dan tidak mampu untuk menerima input-input, kita perlu tidur. Jangan push diri kita. Tetapi ada juga setengah murid yang dia lebih selesa untuk belajar di sebelah malam. Yang itu perlu pastikan walaupun belajar lewat malam, pastikan tidur yang cukup, kerana bila kita tidur awal, kita dapat bangun awal dan kita lebih bersemangat untuk meneruskan pembelajaran ataupun ulang kaji pelajaran. Okay, seterusnya adalah pemakanan yang berzat. Okay. Pemakanan yang berzat ni kita perlu pastikan bukan sahaja pada kualiti makanan, juga pada kuantiti makanan. Kita bukan sekadar makanan itu yang berkhasiat untuk diri kita, tapi pemakanan yang berzat, yang bersih, yang berkhasiat, mampu memberikan satu kebaikan lah kepada diri kita, ya. Contoh pemakanan yang berzat seperti kekacang, susu, kismis, kurma, ataupun ada yang mengamalkan minum madu pada waktu pagi. Okey, amalkan minum madu pada waktu pagi. Seterusnya adalah beriadah sebelum peperiksaan. Sebelum peperiksaan ni bukannya tidak boleh beriadah langsung. Kita boleh beriadah, tetapi kita tetapkan waktunya pada waktu petang, kita beriadah, dan jangan sehingga beriadah itu sehingga meletihkan badan kita. Biarlah beriadah 30 minit keliling taman, kita cuba beriadah yang mengelakkan supaya kita tidak merasa mengantuk. Okey, kita beriadah skipping 30 minit lama sangat, 10 minit. Okey, kita cuba untuk mengamalkan kehidupan yang sihat lah. Pastikan kita punya kardiovaskular bergerak, okey, kita punya jantung tidak terkejut bila kita beriadah. Seterusnya, menjaga keselamatan diri. Okey, jauhkan, okey, menjelang peperiksaan ni, especially untuk anak-anak ataupun adik-adik SPM yang bakal menduduki SPM, keselamatan diri. Tolonglah elakkan melakukan sesuatu perkara ataupun aktiviti yang terlalu lasak sebelum ataupun menjelang peperiksaan. Kerana apa? Sebab bila kita melakukan aktiviti yang terlalu lasak seperti hiking, tiba-tiba kita tersesat ke ataupun perkara yang tidak diundang, okey, kita tidak maulah akibat kecuaian itu dia menjejaskan keselamatan diri kita dan membahayakan diri kita sendiri, dan akhirnya punahlah semua persediaan kita sebelum peperiksaan. Okey, itu adalah daripada persediaan daripada aspek fizikal. Seterusnya kita pergi kepada persediaan sebelum peperiksaan dari segi mental pula. Okey, ada 5 yang saya ingin kongsikan. Okey, persediaan mental ini, apa yang kita katakan dengan persediaan mental? Sekarang ni seperti mana kita tahu, kemurungan ataupun satu benda yang berkaitan dengan mental adalah satu kadar penyakit yang kedua tertinggi di Malaysia pada tahun ini. Okey, jadi untuk mengelakkan murid-murid ataupun anak-anak didik yang bakal menduduki SPM ni berasa, alah cikgu mentalnya koyak lah saya anda berasa begitu, okey, elakkan pemikiran negatif sebelum menduduki peperiksaan. Okay. Jangan memikirkan kegagalan langsung. Anda telah berusaha dari tingkatan 4, dari bulan 1 hingga bulan 12 tingkatan 4 dan seterusnya pada bulan 1 pada tahun ini sehinggalah sekarang masih berjuang, dan jangan pikirkan kesusahan ataupun ketidakmampuan anda. Itu sudah
menunjukkan pemikiran yang negatif, gambaran yang negatif. Apabila kita memikirkan sesuatu yang negatif, automatically dia akan hantar signal daripada otak kita kepada badan kita. Jadi bila otak kita hantar perkara yang negatif, badan kita pun akan bertindak kepada benda yang negatif juga. Jadi kita elakkan pemikiran negatif ini, gambaran negatif ini. Sebab kita mahukan kejayaan, kita mahukan kesempurnaan. Okay, seterusnya, sebelum peperiksaan, persediaan mental yang kita perlu adalah jangan menyerah kalah sebelum berjuang. Kita ni ibarat pejuang, cumanya kita punya medan adalah di medan menjawab soalan, menjawab peperiksaan. Itu adalah medan perjuangan untuk seorang pelajar. Kalau para jurid negara, medan mereka adalah medan pertempuran. Kita andaikanlah diri kita sebagai para jurid. Namun, kita punya best itu adalah pada kertas, buku, menyerah kalah. Selagi jasad kita masih ada, selagi jasad masih ada, kita masih nafas, teruskan perjuangan kita. SPM bukanlah satu penamat, dia adalah satu permulaan. Yep. Seterusnya kita sentiasa bersedia. Lengkapkan diri kita dengan info-info ataupun dengan apa sahaja yang kita telah pelajari sepanjang daripada tingkatan 4 hingga tingkatan 5 ataupun untuk yang anak didik UPSR, mungkin bukan UPSR tahun ini, UPSR yang akan datang, sentiasa bersedia. Mata pelajaran tahap 2 daripada tahun 4, 5 dan 6 perlu sentiasa diulang kaji, sentiasa di-revise supaya kita sentiasa ingat, sentiasa bersedia. Susun agenda kita untuk ulang kaji pelajaran teratur. Okey, persediaan mental yang seterusnya, ingat jasa dan harapan ibu ayah. Rasanya tiada seorang pun ibu ayah yang tidak meletakkan harapan tinggi menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Ibu bapa yang menghantar anak mereka ke sekolah itu adalah ibu bapa yang meletakkan harapan yang tinggi untuk anak-anak mereka. Tetapi tidak bermaksud ibu bapa yang tidak menghantar anak tu tidak meletakkan harapan pada anak mereka. Mungkin ada kekangan-kekangan yang tidak dapat dielakkan. Jadi harapan yang terlalu tinggi daripada ibu bapa mungkin akan memberi sedikit tekanan. Tetapi jangan hingga kita sebagai pelajar yang akan menuju ke peperiksaan itu, jangan rasa tekanan itu satu yang membebankan. Ingatlah, mungkin ini sahaja masa. Ini adalah peluang untuk kita membalas. Membalas apa yang ibu bapa kita pernah berikan. Ya. Dan yang terakhir sekali untuk persediaan mental, kita fokus. Berfikiran positif, kita fokus dengan apa yang kita perlu buatkan. InsyaAllah hasilnya kita akan dapat apa yang kita harapkan. Maksudnya di sini perkembangan yang sedikit pun kita dapat. Okey, contohlah sebelum ini trial ataupun peperiksaan daripada tingkatan 4, kita adalah seorang murid yang tidak pernah lulus mata pelajaran admits. Okay, ini untuk adik-adik yang dalam aliran sains. Tidak pernah lulus dalam mata pelajaran admits. Sehinggalah naik ke tingkatan 5. Adakah semasa tingkatan 4 itu kita langsung tidak tergerak? Okay. Kita langsung tidak tergerak untuk memperbaiki diri. Ingat, sedikit pencapaian kita pun dikira satu pencapaian. Sedikit pergerakan pun, sedikit berubahnya gerak kita pun kira satu pencapaian. Tapi pastikan di akhirnya nanti, SPM nanti kita mendapat satu pencapaian yang terbaik untuk diri kita. Jangan kita rasa cukup-cukup makan, dapat grade D pun boleh lah. Apa yang kita rasakan bila kita diberi peluang untuk tambah lauk, ada lauk di depan mata, tetapi kita tidak mau tambah lauk. Tak apa, perut kenyang. Tapi sebenarnya kita masih mau. Begitulah juga dengan kita punya pencapaian. Kita sebenarnya masih boleh beraksi, kita masih boleh memberikan yang terbaik. Ya, kita sentiasa berikan yang terbaik lah. Ya. Seterusnya kita pergi kepada persediaan
Cikgu Nurhati okey di sana? Ke ada gangguan internet Kita ke? pergi kepada Okey, alhamdulillah. persediaan cara yang pertama sekali pertengkaran ataupun permusuhan. Elakkan sikap pemarah dan mudah melenting. Ini semua emosi-emosi yang kita perlu urus dengan baik. Yang paling penting sekali, elakkan cinta monyet yang mungkin akan menemui satu penghujung ataupun kecundang di akhir sebelum saat-saat akhir menjelang peperiksaan. Itu sangat memberi impak yang tidak baik dengan persediaan anda. Persediaan anda sebelum ini akan hancur bila cinta monyet itu berakhir menjelang peperiksaan. Okey, dan pastikan jangan terlalu yakin, overconfident dengan diri sendiri. Confident itu perlu tetapi jangan terlalu yakin. Jangan terlalu yakin sehingga kita rasa semua chapter sudah di-cover dengan baik. Dan janganlah mudah terasa ataupun tersinggung hati dengan satu-satu perkara yang kecil. Okay, kita sentiasa memberi respon kepada satu benda yang kecil. Mungkin kita lihat kawan baik kita sedang belajar dengan orang lain tanpa mengajak kita dan kita berasa hati. Terlalu kecil untuk kita berasa hati tentang perkara itu. Jadi pastikan emosi kita juga sentiasa baik dan bersedia untuk menghadapi peperiksaan. Okey, daripada persediaan rohani. Untuk yang beragama Islam, kita perlulah menjaga solat fardu kita 5 waktu. Dan untuk yang beragama Islam mengamalkan amal ibadah mengikut kepercayaan masing-masing lah. Dan kita tambahkan dengan solat sunat, memohon restu ibu ayah dan guru dan melazimi diri untuk membaca Al-Quran. Itu adalah persediaan kita sebelum peperiksaan. Dan untuk persediaan teknikal, sediakan jadual waktu belajar. Jadual waktu belajar ini adalah sesuatu yang penting. Rasanya tidak boleh diendahkan. Penyediaan jadual waktu belajar ini akan menjadikan kehidupan atau pengurusan kita lebih sistematik. Apa yang kita ingin belajar, apa yang ingin kita capai, sampai mana tahap penguasaan kita. Itu yang kita perlu ada dalam kita punya jadual waktu belajar. Masa yang sesuai, penyediaan waktu belajar. Masih belum terlambat untuk adik-adik yang bakal menduduki peperiksaan SPM ni untuk sediakan jadual waktu belajar. Jadual waktu belajar ini bukannya jadual yang macam di sekolah. Kita sediakan waktu bersempena dengan PKP ini, kita sediakan jadual waktu mengikut keadaan sekarang. Mengikut keadaan sekarang, waktu sekarang. Bagaimana kita mengurus waktu kita? Waktu bila kita perlu belajar topik tingkatan 4, waktu bila kita perlu belajar topik tingkatan 5. Menulis nota ringkas dan padat. Nota ringkas ini adalah sesuatu yang membolehkan kita untuk mengingat. Nota ringkas dan padat ni, di situlah kita boleh mengaplikasikan akronim kepada kita punya nota, dan nota ringkas ini akan memudahkan kita untuk mengingat dan menghafal. Menghafal ini adalah satu sistem yang saya rasa daripada zaman dahulu sampai ke zaman sekarang masih ada lagi murid yang rajin menghafal, yang kuat menghafal. Menghafal sesuatu formula ataupun apa-apa sahaja, tetapi bila kita ada nota ringkas, bila kita ada menyediakan nota ringkas yang cantik, yang padat, dan kita mudah untuk memahami sesuatu topik. Seterusnya, persediaan teknikal seterusnya adalah penguasaan tajuk topikal. Contohnya kita melihat, menganalisis tajuk daripada tingkatan 4 sehingga tingkatan 5. Kita tengok mana satu topik yang kita lemah. Kalau sejarah, contohnya mana satu topik yang mudah kita habiskan dahulu sehinggalah ke topik-topik yang seterusnya. Untuk penguasaan tajuk topikal ini, saya lebih gemar kalau menggalakkan anak didik semua untuk pilih tajuk yang senang untuk di-cover dahulu sebelum pergi ke tajuk yang lebih berat. Sebab bila kita sudah cover tajuk yang mudah,
kita akan rasa lega. Okey, tajuk ni sudah siap, kita boleh potong. Okey, dan kita pastikan kurangkan hiburan, media sosial dan gadget. Cikgu berharap sangat-sangat untuk waktu ini kerana 24 jam anak-anak berada di rumah. Cikgu tiada, kalau waktu persoalan biasa, cikgu-cikgu ada di, maksudnya anak-anak berada di sekolah pada waktu setengah hari itu dan setengah hari baru berada di rumah. Jadi bila situasi sekarang ni 24 jam anak-anak berada di rumah, berkemungkinan besar anda akan sentiasa bersama dengan telefon bimbit. Jadi tolong kurangkan hiburan, media sosial dan gadget tahun ini sahaja. Untuk persediaan ke tahun hadapan lah maksud cikgu. Okay, seterusnya study group. Study group ini kita perlu cari kawan, study session dengan kawan supaya kita dapat berkongsi apa yang kita telah faham ataupun apa yang kita kurang faham dengan kawan. Study group ini kita boleh, kalau sekarang ni musim PKP, kita boleh gunakan Zoom, kita boleh gunakan apa-apa media yang boleh membuatkan kita berasa bersama-sama dengan kawan kita dalam study group. Okey, menjawab past year paper. Cuba untuk jawab soalan-soalan tahun sebelumnya dan sediakan alat menjawab peperiksaan yang lengkap sebelum peperiksaan. Okey, semasa peperiksaan kita bangun awal, pastikan bersarapan, peralatan menjawab yang ini sangat common, sangat biasa. Memohon doa daripada ibu ayah dan datang awal agar lebih tenang. Semasa berada di dewan peperiksaan pula, elakkan berbincang lagi dengan kawan-kawan anda. Jumpa kawan, kau sudah baca topik ini, bila kita tidak tercover topik tersebut, kita akan mula rasa cuak, kita mula akan rasa cemas. Okey, jadi untuk itu elakkan berbincang semasa ingin masuk ke dalam dewan peperiksaan. Okey, masuk ke bilik peperiksaan dengan penuh keyakinan. Hari itu, hari peperiksaan tu kita kena datang dengan emosi ataupun keyakinan yang sangat tinggi, tapi jangan terlalu over confident. Okay, kita sentiasa tenang semasa mendapat kertas soalan. Ingat kembali formula yang penting. Sementara masih ingat, kita boleh catat di kertas soalan. Sementara kita masih ingatlah, takut ada yang terlupa. Dan tarik nafas dan banyakkan berselawat jika rasa panik. Dan yang terakhir sekali untuk selepas peperiksaan, elakkan untuk berbincang tentang soalan ataupun jawapan dengan rakan-rakan. Tolong elakkan kerana kita akan secara automatik bila kita berbincang dengan kawan-kawan, keyakinan kita akan berkurang. Bila kawan-kawan semua menjawab begini, kita menjawab begini. Dia akan mengganggu emosi kita. Okey, fokus untuk subjek hari yang berikutnya. Fokus, okey, apa lagi yang kita perlu kuasai untuk subjek seterusnya. Dan yang terakhir adalah simpan semua nota dan bagi subjek yang telah selesai. Ini adalah satu perkongsian daripada guru saya sebelum ini. Apabila habis sahaja kertas matematik tambahan semasa SPM dulu, cikgu kami mengatakan bahawa okey, ambil semua buku advance anda, simpan ataupun letak di satu kawasan yang anda tidak mahu tengok supaya kita rasa kita ada satu perasaan yang lega bila kita punya subjek itu telah pun selesai. Setakat ini sahaja saya rasa perkongsian saya untuk persediaan sebelum, semasa dan selepas peperiksaan. Saya harap bermanfaat kepada anak didik yang mendengar ataupun yang sama-sama turut dalam perkongsian live kita pada petang ini. Maaf kerana terlebih masa. Kembali kepada Cikgu Badrul. Okey cikgu. Tak ada lebih masa cikgu. Perkongsian ni perkongsian santai, tak ada masalah cikgu. Cuma saya sangat tertarik pasal dengan betul cikgu. Bila lepas peperiksaan ni memang kalau ikutkan zaman-zaman saya dulu, saya sendiri dulu zaman peperiksaan, bila periksa biasa ni habis exam akan bincang dengan kawan. Macam mana dengan kau jawab tadi? Kau jawab apa? Bila dia jawab, dia cakap dia jawab benda yang lain daripada kita jawab, kita jadi panik. Setuju dengan Cikgu Nurhati cakap, tak perlu bincang, fokus dengan exam seterusnya. Dan kita bincang orang lain pun, kalau kata kita lain, belum tentu jawapan orang tu betul. Jadi tak perlulah bincang, fokus je dengan subjek yang seterusnya. So hari ni kita nampak sedikit macam Cikgu Azni tadi dia cerita tentang more kepada teknikal, persediaan dari teknikal. Cikgu Nurhati
more kepada physical, mental, rohani, emosi dan sedikit teknikal. So perkongsian dengan berkaitan dengan persediaan belajar ni memang telah disentuh banyak oleh Cikgu Azni dan juga Cikgu Nurhati. Tapi Cikgu Azni, saya nak tanya dengan Cikgu lah. Adakah persediaan dalam menghadapi peperiksaan ini akan mampu mengubah kerusakan pelajar itu lebih baik? Mungkin Cikgu boleh kongsikan sedikit, mungkin ada kisah-kisah tauladan yang mungkin Cikgu boleh kongsi untuk kita berkongsi pada perkongsian pada hari ini. Dipersilakan Cikgu Azni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cik Bad dan sahabat-sahabat sekalian. Okay, baik, nak berbalik kepada persoalan yang Cik Bad beri pada saya. Okay, bagi saya, ini pandangan peribadi lah. Bagi saya, apa yang anak-anak atau kita lakukan hari ini menentukan masa depan kita. Sama juga dengan anak-anak pelajar. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan hari ini, ia akan menentukan kita semasa kita dalam peperiksaan, dalam hidup kita. Kalau kita betul-betul bersedia hari ini, insya-Allah semasa peperiksaan nanti pun dipermudahkan, dilancarkan untuk menjawab dan sebagainya. Anak-anak yang saya hormati sekalian, kita memang kata sedang diuji. Namun ia bukan satu alasan untuk kita, bukan itu menjadi alasan untuk kita tidak boleh buat apa yang sepatutnya. Dan ia tidak boleh dikira sebagai alasan kukuh untuk kita tak boleh berjaya. Sebab Allah dah jadikan kita ni orang yang hebat. Daripada berjuta-juta sperm yang masuk dalam rahim ibu, hanya satu sahaja, kita. So kalau kita sudah berjaya, kenapa kita tak boleh tunjukkan kehebatan kita untuk berjaya? Allah beri kita otak yang sangat cukup, sehat, boleh berfikir dengan baik. Kenapa orang lain yang kurang kelainan upaya, yang duduk pedalaman jauh, yang susah nak jumpa cikgu, yang telekomunikasi pun kurang, tapi mereka boleh berjaya? Tapi kenapa kita yang cukup sifat, yang ada pelbagai kemudahan, kenapa kita tak boleh berjaya? Sebab semuanya bermula dengan diri kita sendiri. So bagi saya, kita pernah dengarkan cerita, ataupun kita pernah tingkap kejayaan-kejayaan pelajar-pelajar SPM sebelum-sebelum ni yang pernah menggemparkan negara pada satu tahun dulu, 2008. Semasa tu saudari Nur Madiha dari sekolah menengah Arab, Ma'had Muhammadi. Anak seorang nelayan, anak keluarga yang susah, mak ayah sewa rumah. Tapi dia berjaya mencapai, sasaran dia 18A, dia berjaya mencapai 20A. Apa yang dia buat, sama kita. Dia manusia, kita pun manusia. Anak-anak juga manusia. Apa yang dia buat, sama apa-apa yang anak-anak buat. Cuma anak-anak, kita kena fikir, kita buat ni betul tak? Kita jaga hubungan tak? Kalau kita jaga hubungan dengan Tuhan, kita jaga hubungan dengan ibu ayah, kita jaga hubungan dengan cikgu, kita jaga hubungan dengan adik-beradik, orang sekitar kita, kejayaan itu tetap milik kita. Sebab kita jaga semua. Bila kita jaga semua hubungan ini, insya-Allah semuanya dipermudahkan. Kita selalu mendengar bila zaman PKPB ni atau zaman sekarang ini, cikgu yang mengejar anak murid. Baru-baru kita pernah dengar digemparkan, cikgu menunggu anak-anak masuk kelas Google Meet atau online. Akhirnya anak kandung dia yang datang untuk menghiburkan ayah dia. Kenapa kita kena buat macam tu anak-anak? Tanggungjawab kita sekarang untuk belajar. Cikgu-cikgu anda telah sediakan pelbagai platform, pelbagai kemudahan. Pihak sekolah, pihak kerajaan, ibu ayah telah menyediakan pelbagai perkara untuk anak-anak belajar dan berusaha. Semuanya terpulang kepada diri anak-anak sendiri. Bagaimana adab kita dengan ibu ayah? Bagaimana adab kita dengan Tuhan? Bagaimana adab kita dengan cikgu-cikgu kita? Adakah kita skip kelas online yang cikgu kita sediakan? Atau adakah kita block nombor cikgu kita? Atau kita tak bangun pun kelas online dan sebagainya? Sepatutnya itulah. Sekarang ni orang lain semua nak tolong anak-anak untuk berjaya. Semua orang. Tapi kalau diri anak-anak tak boleh berjaya, macam mana? Jangan jadi alasan kita tak ada gadget untuk belajar. Tidak. Anak-anak ada banyak lagi. TV ada untuk belajar. Kita ada buku teks yang sekolah atau kerajaan sediakan. Belajar. Kita ada handphone yang boleh kita berhubung dengan kawan-kawan dan sebagainya. Kita boleh tanya orang jiran sebelah sebagai contoh. Atau siapa sahaja. Banyak platform. Dan
Yang penting bagaimana kita keluar daripada masalah itu untuk menjadi lebih baik. Untuk menyelesaikan masalah itu, kita akan nyari alasan, oh tak ada gadget, oh tak ada buku, oh tak ada internet, tak ada itu. Segimana kita mencari alasan, selagi itulah kita akan sulit dan kita tidak akan berjaya sampai bila-bila. Tapi kita adalah wira, kita adalah pejuang, kita adalah orang hebat yang telah ditentukan oleh Allah. Kalau maksudnya kita mampu untuk hadapi semua ujian tu. Kenapa orang lain boleh, kenapa kita tidak boleh? So berbalik kepada persoalan itu, anak-anak sedar diri. Apa kelebihan, apa yang ada pada anak-anak, itulah senjata anak-anak. Kalau anak-anak ada buku teks, itulah senjata je untuk anak belajar. Kalau anak ada gadget, itulah senjata yang anak boleh belajar. Okay? Jangan cari 1000 alasan untuk tidak berjaya. Tapi carilah 1001 jalan untuk berjaya. Okay? Itu saja Cik Bat. Terima kasih. Okey, saya suka cikgu perkataan alasan ni cikgu. Alasan ni memang satu perkara yang digunakan oleh orang yang gagal pada saya. Kan orang gagal selalu bagi alasan. So saya percaya macam cikgu cakap tadi lah, kisah viral tadi dah sebar satu Malaysia pun. Mungkin dunia pun ada terbaca tentang seorang guru yang cuba nak berkongsi ilmu tapi pelajar tak nak share. Kalau di peringkat kalau kata berdepan, biasanya saya sukalah kongsi beberapa kisah tauladan. Antara kisah tauladan saya ialah kisah, nama tajuk cerita ialah nama dia Rafizi Bodoh. So mungkin pelajar-pelajar saya mungkin boleh teringat kisah Rafizi Bodoh, macam mana perubahan seorang pelajar yang memang kelas paling belakang, kelas paling hujung, exam teruk, tapi dia berubah exam. Dia exam ni, SPM dia zaman-zaman saya je. So dia tak panggil ABCD tapi dia dapat pangkat 1. Seorang yang tak pernah merasa pangkat 1, biasanya SAP, tapi exam SPM dia dapat pangkat 1. Macam mana apa tanya? Cikgu, saya suka satu kisah ni bila saya pergi ke sekolah, especially bila dah dekat dengan UPSR. Cikgu akan kata macam ni cikgu, saya panik bila ada cuti sekolah. Sebab UPSR, contoh UPSR minggu depan, cuti sekolah je cikgu panik. Biasanya cikgu akan bagi habis-habisan bila nak menjelang UPSR, dan pelajar kadang-kadang nampak impact dia. Bila kebesaran impact dia memang ada. Tapi bila start cuti sekolah je, cikgu dah panik dah. So cikgu, pelajar ni pula dia kan dia punya pemikiran, dia punya persepsi cenderung kepada bermain. Jadi macam mana nasihat cikgu sekiranya peperiksaan itu dijalankan dalam keadaan norma baru ni, macam mana kita nak hilangkan panik cikgu ni, dan macam mana seorang pelajar tu boleh bersedia untuk menghadapi peperiksaan? Sila cikgu. Okey, terima kasih Tuan Bat untuk soalan yang ketiga rasanya ni kan? Ya, betul. Soalan yang kedua. Okey, baik. Di sini saya kongsikan bagaimana untuk menghadapi, merintis cabaran COVID-19 2020 ini, macam mana murid-murid yang bakal menduduki peperiksaan besar, peperiksaan norma baru, apa yang murid-murid perlu. Seperti yang Tuan Bat katakan tadi, ya betul. Guru-guru akan berasa panik apabila ada cuti sebelum UPSR. Ini bila situasi UPSR di situasi yang biasalah. Guru-guru memang akan berasa panik apabila seminggu sebelum UPSR ada pula cuti. Guru-guru akan risau momentum murid-murid, macam mana momentum murid-murid. Namun guru-guru sangat yakin daripada awal tahun guru-guru telah berikan yang terbaik, dan menjelang UPSR itu adalah usaha terakhir daripada murid-murid itu sendiri. Okay, jadi di sini apa yang ingin saya nyatakan terutamanya untuk murid-murid yang anak-anak pelajar yang bakal menduduki SPM. Sepanjang tempoh kita tidak bersua muka, tiada pembelajaran yang face to face ini, saya sangat berharap kepada semua murid-murid, pelajar-pelajar untuk kekal berhubung dengan guru. Jangan sesekali anda terputus hubungan dengan guru anda. Sekalipun anda berada di pedalaman, sekalipun anda langsung tiada
maksudnya tiada perhubungan dengan guru, pastikan anda dapat menghubungi guru ataupun cari usaha untuk mendapatkan ilmu itu. Seperti yang Cikgu Azli kongsikan tadi. Saya sendiri pun melihat dan membaca bagaimana kecewanya seorang guru itu, dia menunggu murid-murid dia untuk masuk kelas online tapi murid-muridnya tidak langsung tidak masuk, sehinggalah anak dia sendiri yang masuk untuk menghiburkan hati ayah dia. Keberkatan ilmu itu akan berkurang apabila guru merasa terasa hati, di situ keberkatan ilmu akan berkurang. Jadi sia-sia kita punya usaha bila hubungan kita dengan guru itu tidak dijaga dengan baik. Jadi norma baru ini bukan satu situasi yang perlu dijadikan alasan. Okay. Seterusnya, cuba untuk ikuti pembelajaran maya yang ada. Ada banyak platform yang telah disediakan untuk pembelajaran maya. Ada YouTube channel, ada Twitter TV, ada perkongsian daripada Facebook juga, ada perkongsian daripada webinar. Terlalu banyak yang boleh dipilih. Terutamanya pelajar-pelajar SPM, sehingga kan ada guru-guru yang mampu sanggup untuk memberikan kelas secara online dan percuma. Daripada luar daripada daerah Sabah, dia sanggup untuk membuat pembelajaran tuition secara percuma. Namun jika usaha itu datang daripada guru sahaja, tiada usaha datang daripada empunya badan, tidak ada gunanya juga. Okay. Dan seterusnya, belajar bersama kawan. Kita ada gadget, ada WhatsApp, kita boleh berhubung dengan kawan kita. Selain berhubung dengan guru, berhubunglah dengan kawan, bukannya berhubung untuk perkara yang bukan-bukan, tapi berhubung dengan untuk perkara yang berkaitan dengan pelajaran. Analisis tahap penguasaan bagi setiap subjek. Analisis, kita perlu tengok sepanjang bermulanya HBL ini, bagaimana tahap penguasaan kita dengan dengan adanya pembelajaran secara online ini, bagaimana tahap penguasaan kita. Ya, saya tahu ada murid-murid yang risau. Bagi mereka apabila belajar di kelas yang mereka wujud dalam kelas, maksudnya interaksi dalam kelas itu ada, tapi sedangkan interaksi dalam kelas pun mereka tidak mampu untuk memahami sesuatu topik, tetapi apabila online, bagaimanakah pula mereka boleh lebih menguasai bila kelas online. Saya harap itu bukanlah satu alasan kepada murid-murid, kepada pelajar-pelajar sekolah menengah untuk menyatakan bahawa mereka langsung tidak dapat menguasai pembelajaran semasa PKP. Saya rasa itu adalah satu alasan sebenarnya, sebab guru-guru telah berikan yang terbaik. Banyak cara guru-guru telah lakukan untuk sampaikan pembelajaran kepada anda. Terlalu banyak usaha yang guru-guru telah lakukan untuk anda untuk memastikan anda mendapat info ataupun ilmu untuk memastikan silibus itu sampai kepada anda. Dan yang seterusnya adalah sentiasa memotivasikan diri sendiri. Saya berharap sangat-sangat kepada calon-calon SPM terutamanya. Saya tujukan kepada calon SPM lah terutamanya, sebab saya walaupun guru sekolah rendah, sebab peperiksaan UPSR untuk tahun ini tiada, jadi saya fokuskan kepada adik-adik yang bakal menduduki peperiksaan SPM. Sentiasa motivasikan diri sendiri. Anda adalah seorang juara. Tahun ini adalah satu ujian. Tahun ini apa yang terjadi pada 2020 ini adalah satu ujian dan merupakan satu sejarah. Dan sekiranya anda mampu excel, mampu cemerlang dalam peperiksaan SPM tahun hadapan, anda akan menjadi satu sejarah. Sejarah kepada sekolah anda, sejarah pada diri anda, sejarah kepada Malaysia sendiri, sejarah kepada dunia sendiri, bagaimana murid-murid yang melalui pembelajaran secara online pun boleh berjaya sebenarnya. Jangan jadikan alasan, sentiasa motivasikan diri sendiri. Kita perlu fokus, apa yang kita perlukan, kita perlu keluarkan usaha, kita perlu tunjukkan usaha, dan hasilnya nanti kita akan mendapat kejayaan. Rasanya usaha kita tidak pernah menipu untuk kejayaan. Bila kita beri, kita akan dapat. Bila kita berusaha, kita akan dapat kejayaan. Okay. Tiada orang yang berusaha tapi tidak dapat kejayaan.
sedikit pun dikira satu kejayaan. Dan yang terakhir sekali, saya berharap agar murid-murid, pelajar-pelajar yang bukan di KSPM untuk tahun ini sahaja, cikgu berharap anda uninstall social media anda. No more TikTok, no more IG, no more Facebook. Uninstall. Kalau mau buka Facebook, buka dari Google. Kalau mau buka IG, buka daripada Google. Itu akan mengurangkan distraction anda ketika anda mengulang kaji pelajaran ataupun menghadiri kelas secara online. Jadi saya berharap itu adalah persediaan-persediaan yang seorang murid boleh lakukan di norma baharu ini. Itu saja daripada saya, Encik Bat. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan lah. Kan? Kalau orang nak berubah tu, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Saya nak tambah sikit juga perkongsian kita pada hari ini. Mana yang saya kongsikan ni pun saya dapat daripada seorang guru yang hebat. Seorang guru kaunseling daripada Pulau Pinang, Cikgu Khairul, pengurusi Majlis Guru Kaunseling Pulau Pinang. Waktu perkongsian kami dalam live tu, apa-apa sahaja persediaan, apa-apa sahaja kejayaan cikgu, saya nak kongsi sini, kita kena ingat perkataan myself. Okay? Perkataan myself ni saya kongsikan apa yang Cikgu Khairul kongsi, saya suarakan balik. Myself ni apa? Yang pertama, apa-apa yang kita buat pelajar mesti minat. Kalau tak minat untuk belajar, satu benda yang sangat masalah. So pertama ialah mesti minat. Yang keduanya, seorang pelajar nak buat apa-apa, dia mesti yakin untuk menjalankan apa benda yang dia perlu buat. Yang ketiga, S, myself tadi. Yang ketiga, S ialah sedia. Apa-apa benda dia kena bersedia. Kalau nak pergi kelas online, dia kena sedia dengan nota dia kena sedia dengan pen dia, pensel dia, nak dapatkan poin-poin yang penting. Macam ni lah. Kita berterima kasih dengan rakan-rakan guru-guru kaunseling, trainer-trainer, pelajar-pelajar yang sudi tengok live ni. Mereka mungkin ada di kalangan mereka dah bersedia untuk mencatat apa-apa nota penting daripada Cikgu Azni dan juga Cikgu Nurhati. Yang seterusnya, enjoy. Nak belajar ni kena rasa enjoy. Kalau kita rasa boring, rasa bosan, apa sahaja yang cikgu ataupun panel-panel kita sampaikan hari ni, dia akan rasa bosan. So kita kena buat diri kita enjoy lah untuk dapatkan sesuatu. Dan yang paling penting ialah mereka yang nak dapatkan ilmu, dia kena melapangkan masa, ada lapang masa untuk mendapatkan ilmu. Dan yang sangat-sangat penting yang terakhir ialah fokus. Bila nak belajar, dia kena fokus. Itu key utama seorang pelajar yang cemerlang. Dalam apa sahaja yang dia belajar, nak dapat ilmu, dia kena fokus. So cikgu, pejam celik sebenarnya kita dah melebihi sejam. Kita punya perancangan sebenarnya sejam, tapi dah melebihi sejam cikgu. Tapi alhamdulillah, perkongsian yang sangat bermanfaat daripada Cikgu Azni dan juga Cikgu Nurhati. Mungkin cikgu, saya nak bagi ruang dan peluang kepada Cikgu Azni untuk mungkin merumuskan apa yang tajuk kita pada hari ini, persediaan menghadapi peperiksaan. Saya serahkan kepada Cikgu Azni untuk buat sedikit kesimpulan. Dipersilakan cikgu. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cik Bat. Baik, apa yang saya nak beritahu pada anak-anak dan semua hadirin sekalian, apa yang kami kongsikan hari ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan pelajaran, hanya akan tinggal sejarah atau hanya sekadar kata-kata jika tidak anak-anak tidak ambil ataupun penonton tidak ambil cakna atau amalkan. Dia hanya sekadar tinggal itu begitu sahaja. Jadi kami berharap apa yang kami kongsikan sedikit sebanyak mungkin boleh menjadi bimbingan, boleh menjadi menjadi pembakar semangat dan amalan-amalan yang kita boleh amalkan. Semoga kejayaan itu milik kita semua. Dan saya percaya kepada bahawa setiap orang, Tuhan yang Allah jadikan manusia ini, setiap orang ada potensinya, setiap orang ada kekuatannya, setiap orang ada kelemahannya. So kita kena kenal, kita kena bangga dengan diri kita kena kenal siapa diri kita kena tahu apa yang kita boleh buat, apa yang kita tidak boleh buat, apa limitasi yang kita ada dan bagaimana kita nak keluar daripada kesukaran untuk mencapai sesuatu kejayaan. Jadikan hikmah COVID-19 ini satu persediaan yang sangat cukup untuk kita semua bersedia untuk menghadapi 2021, insya-Allah. Jika itu takdirnya yang kita akan jumpa, insya-Allah kita akan jumpa dengan taman peperiksaan itu. Apa yang penting, kita sediakan diri kita, sediakan senjata kita, ilmu-ilmu kita, alatan-alatan yang perlu dipelajari. Jika kita tak faham, gunakan kesempatan ini, tanyalah dengan pakar, tanya guru, tanya kawan-kawan yang lebih memahami. Jangan malu.
Dalam pembelajaran jangan malu. Ambil semua, kutip semua, fahami, amalkan dan sebarkan kepada orang lain. Jangan kedekut ilmu. Sebab apa? Ilmu itu Allah punya dan Allah bagi kita, pinjam pada kita. So kita bagi tanda bersyukur pada kita, pada Tuhan, pada orang yang memberi, kita sebarkan ilmu itu berpanjangan. InsyaAllah lebih ramai lagi yang boleh kita bantu, termasuk diri kita sendiri. Anak-anak yang saya hormati hadirin sekalian, pilihan di tangan kita. Kita yang boleh buat keputusan, nak buat atau tidak, nak terima keputusan cemerlang atau tidak, nak jadi orang naik pentas, ambil hadiah, ambil anugerah, ambil sijil kecemerlangan, atau kita sendiri yang memilih untuk berada di bawah, untuk melihat kejayaan orang, sambil menangis-nangis di tepi dewan, meratapi keputusan yang anak-anak. Itu semua pilihan kita. Nak masuk bidang apa, itu semua pilihan dan keputusan kita sendiri. Anak-anak, surah Al-A'raf ayat 11 yang mengatakan Allah bersabda bahawa Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum melainkan atau kecuali kaum itu sendiri ingin berubah, ingin melakukan perubahan. Jadi anak-anak, hadirin sekalian, kita tak mampu nak ubah anak-anak, tapi kita hanya mampu berdoa untuk kejayaan anak-anak. Yang mampu ambil langkah, yang mampu angkat tangan, yang mampu gerakkan kaki, yang mampu untuk fokus belajar adalah anak-anak. Semuanya terpulang kepada diri anak-anak sendiri. Ilmu dia telah diberi. Kepakaran, kemahiran guru-guru anda telah dikongsikan. Segalanya terletak kepada diri anak-anak untuk amalkan, untuk laksanakan, untuk sebarkan. Jadi, kalau orang dah beri, kalau kita tak nak amalkan, itu sia-sia sebenarnya. Jadi anak-anak, peluang masih ada. Ada lagi 83 hari untuk anak-anak lakukan yang terbaik. Kalau kita kira congak, 83 hari macam panjang lagi. Tapi ingat, 83 hari itu kita maksimumkan. Pastikan senjata kita nak pergi perang dekat dalam Dewan Pesak itu cukup ilmunya, cukup kemahirannya untuk kita kuasai. Tahu bagaimana nak menjawab, teknik-teknik menjawab tu kita dah kuasai. Bagaimana nak jawab matematik, bagaimana nak jawab bahasa Melayu, bagaimana nak jawab rumusan, bagaimana nak skor tata bahasa. Semua kita dah faham, kita dah kuasai. Supaya bila anak-anak masuk dalam Dewan tahun depan, insya-Allah diizinkan, tenang dalam peperiksaan. Anak-anak yang saya hormati sekalian, kami di sini, kami guru-guru, kami ibu bapa, kami rakyat Malaysia, sentiasa bersama anak-anak semua. Anda adalah pejuang yang akan menjadi pentadbir, yang akan menjadi orang hebat, yang akan memimpin negara. So, binalah diri anak-anak hari ini. Jaga diri elok-elok. Kuasai segala ilmu. Fahami segala-galanya. Sebab dengan ilmu lah anak-anak boleh keluar, anak-anak boleh bantu keluarga, bahagiakan keluarga. Sebab sekarang kejayaan yang anak-anak atau hadiah yang anak-anak mampu berikan kepada ibu dan ayah adalah kejayaan. Sama juga dengan kami guru-guru. Kami bangga, kami berpuas hati. Apa usaha kami lakukan akan berbaloi apabila anak-anak mengukirkan keputusan cemerlang dalam peperiksaan. Kami tak minta wang, kami tak minta harta dari anak-anak. Cukup sekadar anak-anak berjaya menjadi manusia yang mampu memberikan bantuan, yang mampu berfungsi sebagai manusia. Mampu untuk bantu diri, bantu keluarga, bantu masyarakat. Sebab kita tak mampu nak ubah dunia. Yang mampu adalah diri kita. Kalau sebelum ini kita bangun lambat, esok set bangun awal. Kalau sebelum ni kita lewat-lewat lengah-lengahkan solat, kita set awalkan solat. Kita susun atur balik, muhasabah diri kita balik. Sebab kejayaan itu bermula dengan langkah pertama. Ayuh anak-anak, semua warga Malaysia, kami semua nyokong anak semua. Ambil langkah pertama untuk lakukan yang terbaik. Jadikan titik permulaan 1 hari bulan 12 2020 ini menjadi satu platform untuk anak berubah jadi lebih baik dari semalam. InsyaAllah. Itu saja. Saya doakan anak-anak semua berjaya dunia akhirat. Jika anak-anak mengalami kesulitan dan sebagainya, hubungilah mana-mana guru-guru yang anak-anak rasa selesa. InsyaAllah, kami guru-guru, kami ibu bapa, kami penjaga, kami rakyat Malaysia sentiasa akan membantu anak-anak. Kalau anak-anak tak mampu, tak faham belajar, kami akan ajar. Kalau anak-anak mengalami kesulitan dalam keluarga, tidak ada makanan dan sebagainya, beritahu.
Jangan pendam. Masalah bukan anda untuk pendamkan, tapi masalah adalah untuk dikongsikan dan diselesaikan bersama-sama. Sebab kejayaan anak-anak itu adalah kejayaan kami semua. Itu saja Cik Bad. Terima kasih semua. Okey cikgu. Mungkin Cikgu Nur Hati untuk merumuskan perkongsian kita pada hari ini. Silakan. Okay. Terima kasih Cik Bad. Okay, di sini rasanya terlalu padat dan terlalu padat sudah yang telah disampaikan oleh Cikgu Azmi. Saya hanya ingin menambah beberapa perkara. Saya ingin memaklumkan, saya ingin menyampaikan kepada anak didik semua bahawa hanya ilmu sahaja, saya selalu sampaikan kepada anak didik di sekolah saya, hanya ilmu sahaja yang dapat mengangkat ataupun mengubah diri kita. Hanya ilmu saja yang dengan ilmu itu kita akan mendapat untung dan bahagia di masa hadapan. Bila kita ada ilmu, bila kita ada matlamat untuk mencapai satu-satu ilmu itu, kita akan lebih cemerlang di masa akan datang. Jadi saya berharap agar anak didik semua tidak menggunakan masa yang berbaki ini untuk sesuatu yang sia-sia. Gunakan masa yang ada dalam 80 hari lebih lagi ni untuk aplikasikan semua yang telah diberikan oleh guru-guru anda. Guru-guru telah berikan yang terbaik, guru-guru telah tunjukkan, telah kongsikan semua apa yang mereka, kepakaran yang mereka ada kepada anak-anak. Tinggal anak-anak sahaja, tinggal anak-anak didik cikgu sahaja untuk aplikasikan apa yang sebenarnya. Tidak ada maksud cikgu di sini, tidak ada gunanya bila cikgu hanya berkongsi tetapi anak-anak tidak mengamalkan apa yang cikgu kongsikan kepada semua. Rumuskan atau masih? Hello? Okey. Hello, Cikgu boleh Nur Hati dengar? nak tambah apa lagi ke? Dah tak Dah dengar suara je. sudah? Hello? Okey, Hello? saya rasa kita telah pun merumuskan semua program kita pada hari ini. Macam yang disuarakan, yang diberi pandangan oleh Cikgu Azni dan Cikgu Nur Hati, tanpa kemahuan, tanpa, kalau ada keinginan mesti ada jalan, ada kemahuan mesti ada jalan. So pelajar-pelajar sekalian, saya ingin menutup perkongsian pada hari ini untuk memperingati 3 perkara. Perkataan yang saya nak kongsi ialah malu bertanya sesat jalan. Tadi Cikgu Azni bercakap cari guru-guru, Cikgu Nur Hati bercakap keberkatan ilmu. Cari cikgu dan bertanyalah. Cari cikgu dan bertanyalah. Sebab malu bertanya sesat jalan. Dan saya ingin ingatkan 3 perkataan ni. Ask, bertanya, ask, A-S-K. Seorang pelajar yang hebat, yang pertama dia kena ubah attitude dia. A yang pertama ialah attitude. Orang nak berjaya mesti ubah attitude dia. Yang kedua dia, hari ini Cikgu Azni dan Cikgu Nur Hati ada menceritakan tentang skill. Kenapa pentingnya seorang pelajar mengetahui, mempelajari tentang skill? Sebab skill yang boleh membantu pelajar, mempermudahkan dia belajar dengan terbaik, cara yang terbaik. Dan yang terakhirnya, knowledge. So, as ni akan bantu adik. Yang pertama tadi, adik mesti ubah sikap, attitude. Yang kedua, kena pelajari skill. Yang ketiga, dapatkanlah ilmu daripada guru-guru anda. Saya percaya satu perkara, seorang guru ni dia akan sudi membantu pelajar dia walau macam mana pun sekali pelajar tu. Sebab seorang guru ni jiwa dia besar. Sebab cikgu ni pegang satu prinsip, there is no stupid question from a student. Seorang cikgu sangat hebat, seorang cikgu sangat-sangat hebat. So, terima kasih kepada Cikgu Muhammad Azli bin Abu Hassan. Terima kasih kepada Cikgu Nur Hati bin Botang yang sudi membantu perkongsian kita pada petang ini. Terima kasih kepada semua pendengar-pendengar, boleh share selepas ini video-video ini. Mudah-mudahan perkongsian hari ini boleh memberi manfaat kepada semua kita, insya-Allah. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum, bye. Terima kasih Cikgu Azni, terima kasih Cikgu Nur Hati. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum.